dapat berkumpul keduanya itu di dalam syurga, iaitu tidak akan masuk syurga. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan sampai kita ni boikot ataupun kita tak berbicara dengan kawan kita. Kalau kita ni pun terpaksa boikot atau terpaksa tak berbicara, tak bercakap dengan kawan kita, marah sangat dengan kawan kita, tapi jangan lebih daripada 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari. Sebab Nabi kata tiap orang Muslim yang tidak berbicara dengan kawan dia lebih daripada 3 hari kemudian mati, mereka tidak akan berjumpa dan juga tidak akan dapat berkumpul dalam syurga, iaitu tidak masuk syurga. Itu yang pertama. Dia ada kaitan kita ni, benda yang kita buat dekat dalam dunia ni memang ada kaitan dengan akhirat. Alang kita cakap baik dapat pahala, kita cakap buruk dapat dosa. Lebih-lebih lagi lah kalau kita buat perkara-perkara yang Nabi dah direct beritahu dah, bahawa jangan sampai kita ni bergaduh, dan bergaduh kemudian tak bercakap pula tu. Orang kita ni kadang-kadang bila bergaduh, cakap macam-macam, 7 keturunan aku takkan maafkan dia. Bukan 3 hari, 7 keturunan. Macam tu kan, sampai mati aku takkan maafkan dia. Marah betul kan. Kalau lah tengah-tengah macam tu kan, bergaduh macam tu, tiba-tiba mati salah seorang daripada kita, maka tak masuk syurga. Hadis yang kedua yang kita baca yang lepas, iaitu yang berkaitan dengan, juga berkaitan dengan bersengketa ni tadi. Antaranya termasuk dalam golongan orang yang tidak diterima semayang dia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 macam orang yang tidak diterima atau tidak dianggap semayang. Yang pertama, isteri yang sedang dimurkai oleh suami dia. Isteri yang sedang dimurkai, dimarah oleh suami dia. Suami tak redha, marah dan sebagainya. Macam satu cerita kan, Fatimah bergurau dengan Sayyidina Ali, suami dia. Tiba-tiba kasar, terasa Sayyidina Ali, mengajuk Sayyidina Ali, hingga kan tak kerti nak buat apa dah Fatimah, sampai mengajuk sangat ni kan, tak nak juga. Pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, wahai Fatimah, kenapa ni? Saya bergurau, entah macam mana agaknya bergurau kasar, terasa Ali. Sampai sekarang dia tak maafkan aku. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, kau pergi balik minta maaf dengan Ali. Kalaulah engkau malam ni mati dalam keadaan Ali tak redakan engkau, aku takkan semayangkan jenazah kau. Berat. Sampai Nabi pun tak nak semayang jenazah ni, berat. Ini tentang yang berkaitan dengan isteri yang dimurkai oleh suami. Kadang-kadang dah terlepas, gaduh, terlepas. Saya sejak kahwin dengan abang, apa yang saya dapat? Mas pun tak ada, apa pun tak ada, gaduh macam-macam lagi. Kalau ayah tak pungut awak ni, awak pungut, dia guna bahasa pungut. Kalau ayah tak pungut awak tak kerja mana tau. Bahasa dia kan, marah tak, kecil hati suami, marah kan. Itu juga kadang-kadang ada yang lari daripada rumah dan sebagainya. Waktu kita sebagai ayah, kalau anak lari daripada rumah suami, pulang balik, takut kita yang menanggung nanti.
Kadang-kadang ayah, tak apalah, laki kau memang tak guna, kau duduk di sini 2 bulan duduk kat rumah abah. 2 bulan budak tu semayang, tak diterima. Tak diterima. Yang kedua, hamba saya yang lari daripada majikan ataupun tuan dia, hamba lari daripada tuan dia, maka sepanjang dia lari daripada tuan dia dan tuan dia tak redha, maka semayang dia tidak diterima. Yang ketiga, orang yang bersengketa sehingga tidak berbicara dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Orang yang bergaduh, baik kadang-kadang dengan kita katakan saudara, baik dengan jiran, baik dengan kawan-kawan, baik dengan mak ayah, bergaduh 5 tahun tak balik kampung. Sebab bergaduh dengan mak ayah pasal tanah je kot. Maka sepanjang itulah, na'udzubillah min zalik, solat dia tidak diterima. Rugi tak? Rugi. Kita semayang berkita dengan Allah, baiklah. Kadang-kadang kita, sebab tu kita nak kena jaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kadang-kadang kita dengan Allah baik, semayang baik, puasa baik, zakat baik, sedekah baik, puasa, kita tekan puasa sunat bagus, semayang malam bagus. Tapi dengan orang, adik-beradik gaduh, dengan jiran gaduh, dengan mak ayah gaduh, kan? Itu juga dengan yang lain, gaduh je. Itu juga kalau kita ni baik dengan orang semua, manusia semua baik, tapi dengan Allah tak baik pula. Dengan orang, mak ayah baik, kawan baik, semua baik, tapi dengan Allah, semayang tak semayang. Allah suruh baca Quran, tak baca Quran, tak erti baca Quran. Allah suruh zikir, tak zikir. Macam-macam ni. Nak kena jaga, nak jaga dua-dua, kan? Dan yang keempat, orang yang selalu minum arak. Selalu minum arak, kan? Dan Nabi pernah sebut, orang yang minum arak ni, sekali dia minum, dia mabuk, maka 40 hari Allah tak terima amalan dia. Dan yang kelima, imam semayang yang tidak disukai oleh makmum dia. Imam suatu kaum padahal mereka benci pada dia. Sebab tu kita ni memang disuruh untuk pilih. Dalam Korea kita siapa yang rasa baik, dan bila kita dah dipilih, maka jalanlah, lakukanlah, sanakanlah apa yang terbaik yang mampu kita buat. Jaga, kita tekan, sebab kita ada izah dia. Imam ada pakaian dia, ketua kampung cara ketua kampung, pengulu cara pengulu. Imam dia ada izah dia, ada dia punya pakaian dia masing-masing, tugas dia masing-masing. Jadi kita buatlah apa yang kita mampu. Jaga bacaan kita, akhlak kita. Tak nak kita ni dulu imam, dulu tak imam, sekarang jadi imam. Hendaklah jagalah akhlak kita. Jangan kita sama je, pukul rata je kita ni dulu. Tak nak macam tu, kan? Sampai dulu tak apalah, boleh lah. Kadang ada orang, Assalamualaikum Ustaz, macam mana ni, kan? Imam saya ni, kan? Petang-petang kita ingat nak minta sign nikah, tengok dia baca pakai seluar pendek je masuk kereta. Sudah, macam mana pula, kan? Keadaan dia, kan? Macam tu lah, kan? Tak nak, akhlak lah, akhlak kita dan sebagainya. Kemudian kita sambung hari ini berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang disebutkan dengan kisah
daripada Ali bin Husain Al-Husain radhiyallahu anhu berkata, Allah akan mengumpulkan orang-orang yang dahulu dan yang akhir di hari kiamat besok, maka akan seru, ada seruan yang memanggil. Bila dah kumpul orang dekat padang mahsyar besok, maka dipanggil dengan seruan yang pertama, di manakah ahli fadli? Lalu bangkit beberapa orang dan kemudian langsung menuju ke syurga. Maka disambut oleh malaikat dan ditanya, hendak ke mana kamu ni? Kami nak masuk syurga dah. Sebelum dihisap. Ni sekarang ni belum dihisap lagi. Ya, sebelum dihisap. Dan apa kelebihan kamu di dunia? Mereka menjawab, kami telah diganggu oleh orang, kami maafkan. Kami maafkan. Dan jika dibodoh-bodohkan orang, kami sabar. Kami dulu diganggu oleh orang, kami dibomoh, kami kena ni, kami sabar. Kami maafkan. Dan kemudian jika dibodoh-bodohkan, kami sabar. Inilah balasan. Maka disebutkan, dikatakan, maka berkata malaikat, masuklah kamu ke dalam syurga, maka sebaik-baik pahala orang yang telah beramal. Waktu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, hatikan betul-betul kan? Bukan senang nak dapatkan title ataupun nak dapatkan balasan yang disebutkan oleh Allah SWT kan tadi, iaitu dengan terus masuk syurga tanpa hisab. Iaitu yang pertama, memaafkan. Orang buat kat kita, kita maafkan. Kalau dapat maafkan tu, maka dapat syurga. Yang kedua, yang tadi, iaitu sabar. Orang kutuk macam mana pun, orang buat bodoh ke atau membodohkan kita, kita sabar. Tapi bukan senang nak jadi dapat dua sifat tadi kan, memaafkan dan sabar. Orang dah buat gila dah, orang dah buat fitnah macam-macam kat kita, kita boleh maafkan. Kalau boleh maafkan, ahlan wa sahlan lah, masuk syurga lah kita kan. Ni, dan sabar kan. Yang kedua, kemudian ada seruan yang kedua, di manakah ahli sabar? Yang sabar lalu berdiri beberapa orang dan langsung menuju ke dalam syurga. Maka ditanya oleh malaikat, hendak ke mana kamu tu? Mereka menjawab, ke syurga. Ditanyakah, apakah sebelum hisab? Yang jawab, ya, sebelum hisab. Lalu ditanya, siapa kamu ni? Jawab mereka, kami ahli sabar. Bagaimana kesabaran kamu? Mereka jawab, kami sabar berbuat taat dan sabar meninggalkan maksiat. Sabar buat taat. Kita dalam buat taat ni kena sabar. Nak semayang pun kena sabar. Nak puasa ni kan, Senin depan nak kena sabar. Kalau tak sabar, makan dah. Kalau tak sabar, macam pergi haji, pergi umrah, kalau tak sabar, kira bergaduh dah laki bini. Nak kena sabar. Semayang pun kena ada tumakninah dia, kena ada dia punya rukun dia. Itu juga dengan perkara-perkara yang semuanya yang taat kena sabar. Dan yang seterusnya, sabar atas maksiat. Sabar atas daripada melakukan maksiat. Allah kata jangan makan, jangan makan. Jangan makan daging babi, jangan makan. Jangan makan rasuah, jangan makan. Jangan buat zina, jangan buat. Jangan minum arak, janganlah. Itu
Itu juga bila sabar atas taat dan sabar atas maksiat, maka dia golongan kedua yang akan masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Tanpa hisap. Maka dikatakan, silakanlah masuk syurga, maka sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Kemudian ada seruan yang ketiga, di manakah jiran-jiran Allah? Di manakah jiran Allah? Lalu bangun beberapa orang dan langsung menuju ke syurga. Maka ditanya oleh malaikat, hendak ke mana kamu? Jawab mereka, ke syurga. Ditanya, apakah sebelum hisab? Jawab dia, kenapa kamu dapat masuk? Jawabnya, kami jiran Allah di bumi. Lalu ditanya, bagaimana tentang kejiranan kamu tu? Nak tahu juga apa yang dimaksudkan jiran Allah ni. Jawab mereka, kami mencintai kerana Allah, dan mengorbankan kerana Allah, dan saling mengunjungi kerana Allah. Maka malaikat berkata, masuklah kamu ke dalam syurga, maka sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sesungguhnya kami ni mencintai kerana Allah SWT. Macam kita lah kan, kita asalnya kalau kita datang ni sebab nak semayang. Datang masjid, datang surau kerana nak semayang berjamaah. Asal dulu masa kita pindah kat sini, kita tak kenal seorang pun, tak kenal. Hari pertama kita masuk kat masjid, masuk kat surau, orang yang kita kenal rasanya Pak Imam je. Sebab duduk depan. Duduk depan ni mesti Pak Imam. Tengok, ni Imam. Hari kedua tengok jalan pula, ni Bilal, dia azan. Ni Bilal kan, masuk seminggu kenal pula, ni Noja. Ni kata, ni Ustaz, ni Hatib, ni Pak Ahmad, ni macam ni. Asal apa? Asal kita buat kerana Allah. Sebab Allah suruh kita solat berjamaah. Kemudian bila dah kenal lama dah, dia buat tahlil, kita pergi, kita buat tahlil, dia datang. Anak dia masuk wad, kita pergi. Isteri dia meninggal dan sebagainya pun, kita pergi ziarah. Hingga kan kalau kita tu, ataupun dia tak datang, ataupun dia dah lama tak nampak, kita tanya, mana orang ni? Bukan kerana apa, tapi kerana kasih sayang kita kerana Allah SWT. Cinta mencintai kerana Allah, dan mengorbankan kerana Allah, dan saling mengunjungi kerana Allah. Ada 3 sifat ni, maknanya kita dah jadi sebagai yang dimaksudkan dengan jiran Allah, yang akan golongan yang ketiga, yang akan masuk dalam syurga tanpa hisab. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah berfirman, di manakah orang yang dahulu berkasih sayang kerana aku? Demi kemuliaan dan kebesaranku pada hari ini, aku akan naungi mereka, dan di bawah naunganku pada saat tidak ada naungan kecuali naunganku. Pada hari kiamat Allah akan berfirman, di manakah orang yang dahulu berkasih sayang kerana Allah? Memang kita kasih sayang kita lebih-lebih lagi orang masjid, orang surau. Kadang-kadang kawan-kawan kita dekat sekolah dulu, dekat madrasah, dekat Mahat Tahfiz, kita kenal kawan-kawan kita ni dekat tempat-tempat ni yang ingatkan Allah, yang mengingatkan kita kepada Allah SWT.
Dan sampai mati kita akan ingat, ni kawan aku ni dulu kat sekolah, kat madrasah. Alhamdulillah okey dah sekarang kan, baik dah. Itu juga dekat masjid ni, saya kenal dekat masjid ni, Wakil Batu 5 ni, baik dia. Bukan atas niat lain, kita berkawan dengan dia, kita bersaudara dengan dia, bukan niat lain, tapi kerana Allah. Kerana Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan mereka ni naungan pada hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Tapi kalau kita ni bergaduh je, tak dapat nak naungan, tak berkasih sayang. Itu juga kalau kita ni kan, bila Allah tanya siapa saudara kamu, dekat dalam kubur besok Allah tanya kan, siapa saudara kamu? Jawapan dia, muslimin muslimat ikhwana, muslimin muslimat kawan-kawan aku. Tapi kalau dah dekat kita katakan dalam dunia ni asyik bergaduh je, dengan orang Islam pun bergaduh, sesama Islam pun bergaduh, maka tak adalah jawapan. Ni waktu kita berkawan kerana Allah SWT. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, berjalan satu batu untuk menjenguk orang yang sakit. Berjalanlah satu batu untuk menjenguk orang sakit, ada pahala dia. Jalan tengok orang sakit, tahu masalah orang sakit, dia dah balik rumah dah, pergi kita ziarah dia. Yang kedua, kata Abu Hurairah, berjalanlah dua batu untuk menjenguk kawan kerana Allah. Jenguk kawan kita, ziarah kawan kita, pergi rumah dia, ziarah dan sebagainya pun, itu juga ada pahala dia. Lebih-lebih lagi yang dah tak ada apa, maksudnya yang dah pencen, dah tak ada kerja kan, nak jalan, kita mampu jalan slow kan. Ada kawan ni kan, pergi kat Semerah ke, patah balik kan besok pergi pula Batu Pahat kan, patah balik kan. Sebab nak ziarah kawan-kawan kita, macam-macam. Bila pergi dengan orang tua-tua ni, atau ayah kan, pergi, ni kawan apa ya? Ni kawan masa pergi haji dulu ni, ni kawan masa pergi umrah dulu ni, ni kawan masa kat hospital dulu ni kan. Macam-macam ni. Banyak kawan-kawan dia yang diingat, yang lekat dalam kepala dia, dan dia tahu mungkin ziarah. Kadang-kadang bila kita telefon lain, bila telefon macam tu hari kan, ada orang pakcik, telefon okey je, okey tak masalah. Bila kita datang rumah, baru kita tahu. Bila rupanya dia duduk sorang-sorang je kat rumah tu, isteri dah 2 bulan dah meninggal, anak 7 tak duduk sini. Habis Haji buat apa? Yelah, subuh kat surau kan, masjid, balik sarapan kan, apa yang tengok ada tepi-tepi kebun. Ni rasa macam seronok lah bila ustaz datang ni. Dah 2 minggu, dah 2 bulan dah rumah ni tak ada tetamu, kosong gila. Masa kita telefon rasa macam okey, seronok je. Tapi bila kita dalam lagi, pergi rumah dia, dia tengok je kita dah menangis dah. Dia tengok kita pun dah menangis dah kan? Ni keadaan dia. Sebab tu jenguk ni pun, ziarah ni pun menggembirakan orang. Bila menggembirakan orang, kadang-kadang itulah kita tak tahu, rupanya ziarah kita ni boleh menggembirakan orang, jadi kita pergi. Tapi kalau ziarah kita menyebabkan orang marah, tak payah pergi kan? Ada juga orang tak suka orang datang rumah kan, macam-macam kan. Dan yang ketiga, berjalanlah 3 batu untuk mendamaikan 2 orang yang bersengketa.
Nah, ni lebih-lebih lagi lah kan. Berjalanlah 3 batu untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Kadang-kadang kita nampak setiap orang ni mesti ada orang yang dia segani, yang dia segan dalam hidup dia. Macam orang dulu-dulu kan, nak isap okok, segan. Ini kalau atuk tahu ni aku isap okok ni, Pak Long tahu ni, ketua kampung tahu ke, Pak Imam tahu ke aku isap okok ni, jauh dia. Jauh dia isap okok. Sekarang hembus kat muka je. Tak kira dah Bilal ke Pak Imam, dia tembus gitu je. Lagi penuh pula tu. Sekarang bukan rokok, vape pula tu. Ni keadaan kan. Dengan cikgu depan-depan muka kita ni pun boleh dia isap rokok, isap vape je. Ustaz ke apa? Berani ke? Alah, luar sekolah, dalam sekolah ustaz boleh lah kan. Gitu itu namanya adab kan. Sebab tu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, dia kadang-kadang ramai orang ya. Sebab tu Nabi sebut kepada kita, kalau kita ni nak baikkan masyarakat, banyakkan orang yang disegani dalam masyarakat. Nak baikkan orang dalam masyarakat, dalam kampung ni, banyakkan orang yang disegani dalam masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya kena jagalah akhlak kita, kena jagalah peribadi kita. Bukan minta kita, orang kita katakan sanjung kita, tak. Minta orang, bukan. Hormat itu akan datang sendiri disebabkan dengan akhlak kita. Bila kat sini orang takut, kan nampak ni kan nampak Pak Imam kerang, kan nampak ayah kerang, kan nampak Pak Long kerang, semua orang segan. Kan nampak Pak Ahmad kerang, dia lalu kerang, takut. Tapi kalau kita dapat mendamaikan orang, itu lebih besar pahala. Pergilah kadang-kadang kita ni jadi cikgu, kadang-kadang jadi ketua kampung dan sebagainya. Yang bergaduh ni anak buah kita, yang bergaduh adik-beradik kita, Angah dengan Usu, bergaduh dah tak bercakap, tapi dia cukup hormat dengan Alung kita, pergi lah. Kau pernah dengar tak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata kan, siapa yang tak bercakap lebih daripada 3 hari, Allah tak terima semayang dia. Ya ke lu? Pergi belajar lah. Betul. Allah tak terima. Ni aku nampak ni, kau ni dah bergaduh ni sebab sejak mak meninggal ni tu. Kes ni sebab apa? Kes ni tak nak berjaga mak je. Sampai mak dah mati, asyik asyik aku je jaga mak. Kau bila nak jaga mak? Marah tu je. Dalam kau jaga sendirilah, tak payahlah ni kan. Kau jangan anggaplah aku ni adik kau. Sampai macam tu. Sampai macam tu. Ada kita dengar macam tu kan? Ada dalam masyarakat kita. Sebab bergaduh adik-beradik. Tu belum cerita lagi bergaduh adik-beradik pasal tanah. Ni baru berjaga pasal mak, dah bergaduh. Dah tak bertegur siapa. Dah 4 tahun tak balik raya. Tapi kalau kita dapat baikkan, itu lebih baik. Azan dulu. Nanti kita sambung sikit, InsyaAllah.
sambung sikit. Anas radhiyallahu anhu berkata, man aslaha baina isnain ata'allahu bikulli kalimatin itqun raqabah. Siapa yang menamaikan antara dua orang yang bersengketa, Allah akan memberikan pahala untuk tiap perkataan yang diucapkan sama dengan memerdekakan hamba. Kita cakap sampai orang tu baik, dua orang yang bergaduh tadi baik, maka setiap perkataan yang kita cakap tu Allah bagi pahala memerdekakan budak ataupun hamba. Maknanya apa? Maknanya ada pahala, ada kebaikan di situ. Abu Bakar Al-Wara' berkata, sesungguhnya Allah mengutuskan Nabi-Nya untuk mengajak manusia kembali kepada Allah dan menuntut daripada mereka mengerjakan 4 macam, iaitu hati, lidah, anggota badan dan akhlak. Dan tiap anggota itu, yang 4 itu dituntut melaksanakan 2 macam. Adapun hati, perasaan, maka dituntut supaya mengagungkan Allah dan sayang kepada makhluknya. Mengagungkan Allah dan sayang kepada sesama makhluk. Itu tugas hati. Hati kena sayang pada Allah, ingat pada Allah, patuh pada Allah, dan juga kena sayang kepada makhluk. Yang kedua, lidah dituntut supaya berzikir sepanjang masa dan ramah kepada makhluk. Tugas lidah pula zikir, ingat pada Allah. Yang kedua, ramah kepada makhluk. Maksudnya rahmah ni bukan bergaduh. Rahmah ni buat baik, cakap kepada manusia. Yang lepas kita dah baca dah kan tentang zikir. Paling kurang pun kita ni 3 perkara ni, 3 zikir ni kena amal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bagi kita ingat Allah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 100 kali untuk kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ingat Allah, ingat Rasulullah. Yang ketiga, ingat kita. Astaghfirullahalazim, 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 100 kali. 100. Kalau dapat buat lebih, bagus. Kalau dapat tambah lagi, bagus. Tapi jangan tak buat langsung. Tambah tak apa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dapat 5 dah. Dapat 5 sampai subuh, sampai hantar anak dan sebagainya. Dah dapat dah 100, 200. Yang penting kita untuk ingat Allah, ingat diri kita, bentengkan diri dengan zikir. Bentengkan diri dengan zikir. Siapa yang buat dia akan tahu macam mana maksudkan bentengkan diri dengan zikir. Dan ramah dengan makhluk. Jangan senyap, ya, tak. Ramah ni maksudnya buat baik itu. Adapun anggota badan yang lain, maka dituntut supaya beribadat dan membantu sesama kaum muslimin. Membantu kaum muslimin. Tugas anggota badan ni iaitu untuk ibadat, untuk semayang, untuk puasa, untuk zakat, kerja, untuk dapatkan rezeki, untuk cari nafkah, tu badan. Dan juga membantu antara satu sama lain atau sesama makhluk.
Adapun akhlak, maka dituntut supaya redha pada hukum Allah. Akhlak, kita kena redha dengan hukum Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Allah suruh semayang, semayang, puasa, puasa, zakat, zakat. Itu juga dengan yang lain. Hukum qat'i. Allah kata potong tangan, potong tangan. Allah kata rejam, rejam. Allah kata sebat, sebat. Itu qat'i. Itu barang tetap, bukan barang spare part. Sebab benda tu dalam surah An-Nur. Tu ayat Quran. Ada 7 hukum hudud yang ada dalam Quran. Bukan manusia buat, tapi Allah buat. Kita baru kenal. Sebab kita tak ramai yang laksana kan. Tapi bila kita baca ayat dalam surah An-Nur, dalam surah Baqarah, banyak tentang hukum-hukum yang Allah dah tentukan. Dan ini bukan barang spare part. Ni kena buat. Nak buat-buat, tak nak buat, tak boleh. Tak boleh. Dia kena buat. Macam sebat kan, 100 kali kena buat. Bagi orang yang berzina. Cuma nak lontan panjang ke, lontan pendek ke, tu boleh bincang. Tu boleh bincang. Tapi bagi kita, maksudnya bagi diri, bagi akhlak dia, budi dia, kena menerima apa yang redha dengan hukum Allah. Dan baik pergaulannya kepada makhluk serta sabar menanggung gangguan mereka. Tugas kita buat baik je dengan orang. Dan kita tahu akan ada orang yang mengganggu kita. Akan ada manusia yang mengganggu kita dan tak suka dengan kita. Dan kita sabar. Itu yang tugas disebutkan tentang tugas hati, tugas lidah, tugas anggota badan dan tugas akhlak, budi. Asal bin Abi Salih daripada Atta' bin Yazid daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, sesungguhnya agama itu nasihat. Diulang sampai 3 kali, kata Nabi. Sahabat berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat ni untuk siapa? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kitabullah, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum mukmin dan umumnya mereka. Nasihat untuk Allah, untuk beriman kepada Allah dan tidak mengutukan Allah dengan sesuatu apapun, yang dinamakan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Untuk apa? Untuk kita ni nasihatkan bahawa kita ni kena beriman pada Allah, dan juga tidak mengutukan Allah dengan sesuatu pun, dan melakukan, mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan mengajak orang ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar, yang lurus. Yang kedua, ada pun nasihat Rasulullah, iaitu mengikuti benar-benar ajarannya dan mengajak orang mengikuti ajarannya. Ada pun nasihat untuk kitabullah, iaitu percaya, mempelajari dan melaksanakan apa yang terkandung dalam Quran. Belajar, percaya dan laksanakan apa yang ada dalam Quran. Ada pun nasihat yang bagi ulama dan pemimpin, iaitu menyiarkan ajaran Allah dan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun nasihat bagi umum, iaitu cinta kepada terhadap mereka apa yang dia cinta pada diri sendiri. Untuk umum, kita hendaklah buat kepada orang apa yang kita suka orang lain buat pada kita. Kalau kita suka orang buat baik dengan kita, kita kena buat baik dengan orang. Kalau kita suka orang belanja kita, kita kena belanja orang.
Itu juga dengan lain. Itu juga sebaliknya, kalau kita tak suka orang buat masalah dengan kita, kita jangan buat masalah dengan orang. Ini disebutkan dengan ad-dinuna nasihat. Dan tidak membiarkannya dan memboikot mereka. Ali bin Abi Talib berkata, sesungguhnya di antara sesuatu yang menyebabkan pengampunan Allah itu, iaitu menyenangkan kepada sesama orang Muslim. Antara yang menyebabkan pengampunan Allah, iaitu apabila kita menggembirakan orang lain, ataupun menyenangkan orang lain. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Muhammad Az-Zuhri daripada Humaid, daripada ibunya Ummu Kalsum bin Utbah, Nabi SAW bersabda, bukan berdusta orang yang mendamaikan orang sehingga berkata benar atau menumbuhkan kebaikan. Adapun memperbaiki di antara sesama manusia, maka itu adalah cabang daripada kenabian. Sedangkan menceraikan antara satu sama lain atau sesama manusia, itu adalah cabang sihir. Perbaikan dua orang yang bersengketa, itu antara cara-cara cabang-cabang sifat Rasulullah SAW, sifat Nabi-Nabi. Tapi kalau buatkan cerai-berai orang ataupun bergaduh sesama sendiri, maka itu adalah cabang-cabang sihir. Itulah cabang-cabang sihir. Waktu kita ni taklah kita tekan buat perkara-perkara yang menyatukan orang, bukan mencerai-beraikan sesama Muslim. Nabi SAW bersabda, orang yang paling besar pahalanya pada hari kiamat, iaitu yang paling berguna sesama manusia di dunia. Dan orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, iaitu orang yang suka mendamaikan di antara sesama manusia. Waktu kita ni paling besar pahala, iaitu orang yang paling berguna sesama manusia. Waktu kita ni kena fikir apa tiap-tiap hari yang boleh membahagiakan orang yang kita boleh buat sepanjang hidup kita. Apa yang kita boleh buat, kita bantu, kita tolong, gotong royong, macam-macam lagi. Tolong orang ke macam-macam lagi, food bank, macam-macam lagi yang kita boleh bantu, berguna. Dan yang paling dekat dengan Allah SWT, iaitu orang yang suka mendamaikan di antara sesama manusia. Tak ada apa pun. Bila kita ni, niat kita ni berkawan, niat kita ni baik kerana Allah, maka kita akan nampak akhirat. Jangan nampak dunia. Dunia ni sekejap je. Tapi apa yang penting dalam hidup kita adalah kebahagiaan akhirat. Waktu tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, waktu saya sebut tadi perkara yang berkaitan dengan yang bersengketa tadi kan, sampai tak bercakap 3 bulan, 3 hari. Nabi kata 3 hari je, maka Allah tak terima amalan, dan Allah tak terima semayang. 2 hadis yang kita baca tadi kan, bahawa siapa yang tidak bercakap dengan kawan dia, bergaduh hingga tidak bercakap lebih daripada 3 hari, maka tidak akan diterima amalan dan semayang dia. Sebab tu tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, marilah kita sama-sama berganding bahu, mendamaikan orang, menyatukan orang, supaya semuanya beriman kembali kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian kebahagiaan kita adalah untuk melihat sahabat-sahabat kita berbahagia di akhirat kelak, insya-Allah. Waktu tuan-tuan rahmatullahi Allah, nak masuk bulan Ramadan ni kan, buatlah sebaik mungkin
Nabi kata dalam hadis, Nabi kata kalau kamu jumpa Ramadan, anggapkan ini Ramadan terakhir kamu. Kita tak tahu Ramadan akan datang jumpa ke tidak. Waktu Nabi kata anggapkan ini Ramadan terakhir kita. Buat sungguh-sungguh. Senin depan je, Selasa depan ke kan, kita dah masuk dah kan pada Ramadan. Dan kalau boleh kan, biarlah sampai 30 hari kita duduk kat surau beriktikaf dan sebagainya kan. Dan jangan 15 je dah penuh kosong balik masjid kan. Tak nak macam tu. Tahun lepas kita dah puas dah jadi imam dah masing-masing kan. Imam tarawih dah semua kan. Tahun ni dapat semayang kat masjid, syukur patutnya. Rasa syukur kepada Allah SWT. Dan kalau boleh tiap-tiap malam tu kan, ulama ingatkan kepada kita, bukan senang nak dapat malam Lailatul Qadar, tapi bukan susah nak dapat. Dia kata apa? Setiap orang yang semayang isyak, maka akan dapat pahala setengah malam. Dan begitu juga bila kita datang tiap-tiap 10 malam terakhir tu, jangan tinggal solat. Kita katakan solat isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. Kalau malam tu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kita dah dapat pahala dah. Itu juga jangan tinggal pada 10 malam terakhir ke 20 malam terakhir ke, jangan tinggal sedekah. Walaupun RM1, tapi kalau malam tu malam Lailatul Qadar, kita dapat 7, kita dapat pahala 1000 bulan. Walaupun RM1 yang kita bagi. Bacalah tiap-tiap malam tu Qul huwallahu ahad. Kalau malam tu lah malam Lailatul Qadar, kita dapat baca Qul huwallahu 3 kali ke, kita dapat pahala khatam Quran. Menghatamkan pahala baca 3 kali, ibarat macam dapat pahala khatam Quran. Kita akan dapat pahala 1000 bulan khatam Quran. 63 tahun. Kita pun tak tahu lagi hidup sampai 63 tahun ke tidak. Tapi oleh kerana kita satu hari dalam hidup kita pernah jumpa malam Lailatul Qadar, maka Allah dah berikan kepada kita pahala. Panjang kalau nak cerita, nanti insya-Allah rasa kita ada kuliah asar kan, kita akan sambung cerita-cerita tentang seronok duduk dalam Ramadan ni insya-Allah. Marilah kita sama-sama beristighfar, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita dan beri. Bila Allah ampun, Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, Allah masukkan kita dalam syurga insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila studil firdausi ahla wa la aqwa ala nari jahim. Allah habni taubatan wafi dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Tuhanku, aku tidak layak masuk syurgamu, namun tak upaya menghadapi api nerakamu. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma illa warzuqna tilawatahu ana al-layli
العالمين. Yang baik itu kepada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, ampunan maaf kesalahan dan silap. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita sama-sama tutup dengan tasbih kepada Rasulul As. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.